Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan Sarufiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan berangkat menghadiri majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Penerbangan pertama bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak ke Tanah Suci. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi diteruskan semalam di Dewan Pleneri Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat menghadiri majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. 6 lagi peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada malam kedua. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi musabaqah. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi musabaqah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Imran bin Haji Kuncang. Malam kedua memperdengarkan bacaan daripada Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki. Seterusnya, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki juga memperdengarkan bacaan Awang Haji Muhammad bin Ali. Dayang Nur Amal Atikah alias Aida binti Haji Sudirman ini diikuti oleh Awang Haji Hazwan bin Haji Salim dan terakhir Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan mencapai kemuncaknya malam ini dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Penerbangan pertama bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak meninggalkan negara menuju kota suci Madinah pagi tadi. Rombongan yang membawa 254 bakal jemaah haji itu menaiki pesawat di Raja Brunei RB BI 4201 dan dijangka tiba di Madinah pada pukul 2.40 petang waktu Madinah. Mengucapkan selamat belayar di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin
Jaafar, Menteri Kesihatan, Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraisin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Dunia berdepan dengan pelbagai cabaran baharu meliputi perubahan iklim hinggalah kepada kehabisan sumber. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab kolektif untuk masyarakat mencari penyelesaian yang lestari. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan semasa Majlis Perasmian Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2025. Acara berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Jerudong. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh juga berkata, inovasi hijau merupakan strategi yang boleh mengurangkan bahaya, impak dan kemerosotan alam sekitar dan pada masa yang sama mengoptimumkan penggunaan sumber semula jadi. Oleh itu, inovasi hijau memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat tersebut dan Anugerah Cipta menjadi sebuah platform besar bagi mengetengahkan inovasi dan ciptaan para peserta. Cipta is poised to drive collaboration amongst academic institutions and industries in support of Brunei Darussalam's Vision 2035 goals. As an institution of higher learning in the country, UTB has a role to lead research in environmental sustainability and green solutions. I urge all academic institutions to help to propel green innovations and cultivate skills for a sustainable future. Sejajar dengan komitmen negara Brunei Darussalam bagi melestarikan dan memelihara alam sekitar, Anugerah Cipta 2025 mengukuhkan usaha negara dalam mempelopori amalan dan teknologi hijau. Juga hadir Dayang Hajah Zuraini binti Haji Syarbawi, Pemangku Peguam Negara, Awang Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Kedudukan dan cabaran yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam dalam mematuhi peraturan anti-doping dikongsikan pada mesyuarat anti-doping dalam sukan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Memorandum Persefahaman MOU baharu bagi pengemaskinian hak-hak kebebasan trafik udara dimeterai antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Mahamulia dan Kerajaan Arab Saudi. Majlis penandatanganan diadakan baru-baru ini semasa Forum Penerbangan Masa Depan edisi ketiga di Pusat Persidangan Antarabangsa Raja Abdul Aziz di Riyadh, Arab Saudi. MOU baharu itu memeterai perkara-perkara seperti mendapatkan hak kebebasan trafik ketiga, keempat dan kelima tanpa had pada kapasiti dan kekerapan penerbangan bagi perkhidmatan penerbangan penumpang dan kargo. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Tuan Yang Terutama Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. MOU tersebut membolehkan syarikat penerbangan di negara ini termasuk syarikat penerbangan di Raja Brunei melaksanakan penerbangan ke mana-mana destinasi antarabangsa di Arab Saudi termasuk Madinah melalui perkhidmatan berjadual biasa. Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Mahamulia, Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Kerajaan Arab Saudi pula diwakili oleh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Duwailij, President of General Authority of Civil Aviation, Saudi Arabia.
Peranan dan tanggungjawab yang digariskan dalam Kod Anti-Doping Dunia dan cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara yang dibincangkan semasa mesyuarat peringkat Menteri antara Kerajaan Asia Oceania mengenai anti-doping dalam sukan kali ke-19. Mewakili negara ke mesyuarat yang diadakan di Tashkent, Republik Uzbekistan, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad mengongsikan kedudukan dan cabaran yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam dalam mematuhi peraturan dan mengikuti program-program anti-doping yang dianjurkan oleh World Anti-Doping Agency WADA dan agensi-agensi lain yang berkenaan. Mesyuarat yang dihoskan oleh Kementerian Sukan Republik Uzbekistan bersama National Anti-Doping Agency of Uzbekistan UZNADA dengan kerjasama WADA. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan secara berasingan bersama Tuan yang terutama Adikam Ikramov, Menteri Sukan Republik Uzbekistan dan Tuan Witold Banka, Presiden WADA. Antara yang dibincangkan pertukaran maklumat mengenai bidang kesukanan, kedudukan berkaitan anti-doping serta peluang kerjasama dalam bidang berkenaan. Program pengurusan koleksi muzium menggalakkan para peserta untuk mendalami ilmu yang telah dipelajari dan memanfaatkan jalinan kerjasama yang telah dibentuk semasa program tersebut. Program anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dengan kerjasama Kedutaan Besar Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung petang tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datu Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Lembaga Penasihat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Para peserta program diharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pekerjaan masing-masing serta memastikan koleksi muzium sentiasa dipelihara dan diurus dengan cermat dan teliti. Bagi memastikan persiapan menyambut ketibaan jemaah haji berjalan lancar, Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan mengadakan mesyuarat persiapan pengurusan haji kali kedua di restoran baru Hotel Raudah Royal Inn dengan disertai oleh Atache Perhubungan Haji. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Negara Brunei Darussalam. Antara yang dibincangkan, penyediaan klinik kesihatan di Hotel Raudah Royal Inn bagi keperluan perkhidmatan perubatan jemaah haji negara dan mendapatkan permit bagi klinik tersebut dari Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Seterusnya, persiapan menyambut ketibaan jemaah haji negara di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz Madinah serta perancangan mengadakan kelas-kelas bimbingan haji dan umrah serta klinik kesihatan. Sementara itu, pihak Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Pentadbiran juga mengadakan perjumpaan bersama cawangan syarikat Rawaf Mina yang berada di Kota Madinah. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara dialu-alukan oleh Khalid Habash beserta pegawai syarikat Rawaf Mina. Perjumpaan antara lain membincangkan persiapan yang perlu dilaksanakan untuk menyambut ketibaan jemaah haji negara dan pergerakan jemaah sepanjang berada di Madinah hingga bertolak ke Makkah. Beberapa perkara juga diketengahkan seperti bas pengangkutan, penyimpanan pasport jemaah haji dan permit masuk ke Raudah Asy-Syarifah. Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad semalam mengadakan majlis doa selamat bagi ketibaan bakal jemaah haji negara di Hotel Raudah Royal Inn di Madinah.
Hadir Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Majlis adalah untuk memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan yang melibatkan jemaah haji negara bagi musim haji tahun ini akan sempurna dilaksanakan dan seterusnya beroleh haji yang mabrur. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Mengenal pasti bahaya elektrik akan membantu meningkatkan kesedaran tentang risiko renjatan elektrik. Laporan mengenainya antara menyusul selepas ini. Sebagai salah satu usaha bagi penambahbaikan ke atas Treasury Accounting and Financial Information System TAFIS, Jabatan Perbendaraan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah melaksanakan proses peralihan e-invoice ditukar menjadi Government Vendor Portal atau GVP pada 1 April 2024. GVP adalah portal layan sendiri atau self-service yang akan membolehkan pembekal-pembekal atau vendors yang berminat untuk menyertai sebuah harga ataupun tawaran yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan serta menghadapkan tuntutan atau invoice setelah memberikan khidmat pembekalan atau perkhidmatan kerja kepada mana-mana agensi kerajaan. Pembekal adalah dikehendaki untuk mendaftar secara dalam talian atau online melalui laman sesawang www.tafis.gov.pn untuk mengakses GVP dan menekan ikon New Registration. Manakala bagi pembekal-pembekal yang sudah pernah berdaftar di dalam portal e-invoice adalah masih diperlukan untuk mendaftar semula di dalam GVP. Garis panduan bagi tata cara pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang dengan menekan ikon User Guide. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dimuat naik bagi pendaftaran ke dalam GVP adalah seperti berikut. Salinan sijil pendaftaran syarikat, salinan penyata bank. Bagi pembekal yang memerlukan bantuan untuk mendaftar di dalam GVP, bolehlah menghadiri sesi vendor klinik yang diadakan bermula 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024 bertempat di Bilik Mesyuarat 3, Tingkat 1, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa waktu bekerja. Bagi sebarang pertanyaan atau kesulitan semasa membuat pendaftaran, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPP melalui talian 23834444 atau dengan menghantar email ke tafis.ppp@mofi.gov.pn. Dalam usaha bersepadu bagi mempertingkatkan kesedaran keselamatan elektrik di tempat kerja, Jawatan Kuasa Keselamatan Elektrik Eskom menganjurkan pemberikaan amalan terbaik keselamatan elektrik dengan tujuan untuk meningkatkan piawaian keselamatan elektrik di seluruh negara. Majlis disempurnakan oleh Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Pengiran Haji Jamrawira dalam ucap tamanya menekankan bahawa terkena renjatan elektrik adalah salah satu bahaya yang paling biasa berlaku di tempat kerja, terutamanya dalam sektor pembinaan. Maka dengan mengenal pasti bahaya elektrik akan membantu meningkatkan kesedaran tentang risiko dan tahap keterukannya. Juga diadakan pelancaran garis panduan utama yang dihasilkan oleh Eskom meliputi pelbagai topik penting, antaranya pencahayaan awam, ujian alat mudah alih dan pendawaian volten rendah. Selain itu, sesi interaktif antara pakar Eskom dengan para peserta membincangkan tentang cabaran serta penyelesaian kerjasama untuk melaksanakan piawaian keselamatan secara berkesan. Pembaharuan dan penambahbaikan adalah mustahak berlaku apatah lagi perkhidmatan awam sentiasa berdepan dengan cabaran yang membawa kepada ketidaktentuan, kompleksiti dan gangguan yang boleh menjejaskan kemajuan dan pencapaian sasaran keutamaan.
Keperluan membina dan menerapkan budaya yang betul dalam perkhidmatan awam untuk menangani cabaran-cabaran ini adalah sangat penting sebagai sebuah perkhidmatan awam yang sentiasa menghargai kecekapan, kerjasama dan pembelajaran sepanjang hayat. Pemangku Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Juraiwara Anugerah Inovasi Perdana AIP 2024. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Jabatan Audit. Menurut Pengiran Haji Rafi Zana bin Pengiran Haji Razali, kepimpinan yang kukuh tetap penting, namun ia perlu didokong usaha bersistematik yang menggalakkan penglibatan keseluruhan organisasi, menjalin hubungan dengan orang ramai, membangunkan pemahaman bersama mengenai isu-isu dan seterusnya memperoleh manfaat daripada pengalaman dan pandangan orang lain. Juraiwara AIP 2024 merupakan salah satu inisiatif Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri untuk menggalakkan inovasi urus tadbir baik dalam perkhidmatan awam. Negara Brunei Darussalam masih berada dalam tempoh peralihan monsun dan sepanjang tempoh itu, keadaan cuaca di negara dipengaruhi oleh kesan angin tempatan yang pada lazimnya berlaku hujan atau hujan berpetir di kawasan pedalaman negara pada waktu petang dan menjejaskan pesisiran dan perairan pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi. Pembentukan sistem tekanan udara rendah yang menjadikan keadaan atmosfera tidak stabil dan meningkatkan pembentukan awan-awan hujan menyebabkan keadaan cuaca diramal aktif sehingga Ahad ini. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan banyak kawasan negara dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit antara 0.3 dan 0.6 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal dan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat cuaca terkini hubungi talian cuaca 114 atau layari media sosial Brunei Weather. Semua pemilik perniagaan, restoran, hotel, tempat-tempat permainan dan pawagam dijemput untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini dengan menawarkan promosi pakej keluarga sepanjang bulan Mei dan Jun. Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku urus setia sambutan berkenaan dalam siaran medianya memaklumkan tawaran tersebut bertujuan bagi menggalakkan keluarga membeli belah, bersantai atau menjamu selera bersama-sama secara berkeluarga. Para pemilik perniagaan, restoran, hotel, tempat permainan dan pawagam disarankan untuk mematuhi peruntukan pengecualian di bawah peraturan-peraturan kawalan harga jualan murah 2012 yang boleh diperoleh melalui laman sesawang di eps.mofe.gov.bn. Pemilik perniagaan, restoran, hotel, tempat permainan dan pawagam yang berhasrat untuk mengikuti tawaran promosi pakej keluarga ini boleh menghubungi urus setia Hari Keluarga Kebangsaan melalui email dan talian seperti yang tertera. Sempena Hari Kebersihan Tangan Sedunia 2024, Jururawat Pencegahan dan Kawalan Jangkitan dan Jururawat Berkaitan Kawalan Jangkitan Kementerian Kesihatan mengadakan kempen kebersihan tangan. Kempen yang diadakan baru-baru ini diisikan dengan pameran bagi mempromosikan kebersihan tangan. Semasa kempen tersebut, Jururawat Pencegahan dan Kawalan Jangkitan dan Jururawat Berkaitan Kawalan Jangkitan juga pergi ke ward dan klinik untuk menilai pekerja penjagaan kesihatan termasuk caterer dan pembersih hospital dalam melakukan kebersihan tangan mengikut 6 langkah kebersihan tangan. Dapatan daripada pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk merancang latihan yang sesuai mengenai kebersihan tangan. Hari Kebersihan Tangan Sedunia disambut setiap tahun pada 5 Mei untuk meningkatkan kesedaran global tentang kepentingan kebersihan tangan dalam penjagaan kesihatan.
Kolej Sains Kesihatan Jerudong Park Medical Center JPMC baru-baru ini mengadakan hari terbuka bagi membolehkan para pelajar dan orang awam di negara ini meneroka tawaran-tawaran yang terdapat di kolej berkenaan. Melaluinya juga para pengunjung berpeluang melawat wad simulasi dan makmal dan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang menarik dan demonstrasi. Kolej Sains Kesihatan JPMC menawarkan pensijilan asasi sains dan sarjana muda sains dalam kejururawatan dengan pendaftaran sedang berjalan. 51 unit alat sukat dan timbang yang diperiksa oleh penguatkuasa unit sukatan dan timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi didapati mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983. Pemeriksaan dibuat ke atas bangku dan meja jualan di Pasar Neka Kompleks Tamu Tutong dan Tamu Tudung Saji daerah Belait baru-baru ini. Para pembeli juga adalah dinasihatkan untuk memastikan alat sukatan dan timbangan yang digunakan semasa aktiviti jual beli yang melibatkan bacaan tanda berat, isi padu, ukur panjang dan lebar mempunyai pelekat pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh unit SDT. Empat produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan terlarang, bahan racun berjadual yang tersenarai dalam Akta Racun 1956 yang tidak diisytiharkan. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan orang ramai supaya tidak menggunakan produk-produk berkenaan. Produk kesihatan berkenaan DRW, Slimming Capsules, kapsul pelangsing, dewa ginseng dan sido waras tulang. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas penginputan bagi penjualannya. Berikutan dapatan tersebut, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Maklumat lanjut hubungi bahagian compliance dan perlesenan melalui talian dan email tertera atau berjumpa terus Pegawai Compliance dan Perlesenan di tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras atau talian Darussalam 123. Separuh jalan di jambatan menuju ke Penanjung Garrison akan ditutup sementara bermula hari ini hingga 26 Mei 2024. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya, penutupan disebabkan kerja-kerja penurapan aspal di jambatan berkenaan. Penutupan dibuat bermula pukul 8.30 pagi hingga 6 petang. Sementara itu, sebahagian jalan di Jalan Pemanca berhadapan bangunan BIBD dan IBB Takaful Dar Utama akan ditutup pada pukul 7 malam ini sehingga 5 pagi esok tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan bertujuan memberi ruang kerja-kerja penyelenggaraan sistem penyaman udara di bangunan IBB Takaful Dar Utama. Jalan lencongan juga disediakan. Manakala separuh jalan di persimpangan lampu isyarat Jalan Priti dan Jalan MacArthur ditutup sementara bagi pelaksanaan kerja-kerja pemasangan loop sensor. Penutupan hari ini sehingga 30 Mei nanti bermula pada pukul 11 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Seorang pekerja dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Runi Mawati hubungi Balai Polis Berakas di talian 2330410 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.